Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya saya nak merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah memberi ruang, peluang untuk saya masih terus hidup, untuk saya menyambung pengajian saya dalam bidang PhD. Seterusnya, terima kasih kepada pensyarah saya, Dr. Nur Azman dan juga semua rakan-rakan yang terlibat lah. Baiklah, pada video kali ini saya ingin membentangkan saya punya video presentation lah, ataupun persembahan video saya dengan tajuk bagi kajian tesis saya yang saya cadang, yang saya sudah bincangkan bersama dengan saya punya supervisor ataupun saya punya penyelia, Dr. Abdul Hafiz bin Abdullah. Tajuk yang saya pilih adalah perbandingan kecemerlangan di antara akademik dan hafazan di Maktab Rendah Sains Mara. Baiklah, sebelum kita pergi kepada pendahuluan, saya akan bagi dia punya background atau latar belakang lah. Mengapa saya pilih tajuk ni? Saya punya penyelia juga ada memberikan cadangan dan juga beberapa pandangan lah. Menurut beliau, kadang-kadang masyarakat ni dia melihat kepada pelajar-pelajar beraliran tahfiz ni, saya tak kata semualah, sebahagian daripada masyarakat ni dia pandang pelajar yang masuk aliran tahfiz ni adalah pelajar yang lekeh. Pelajar yang masuk aliran tahfiz ni, mereka ni pelajar yang tidak cemerlang dalam sudut duniawi, dalam sudut akademik. Jadi saya yang merupakan salah seorang daripada alumni lah ataupun pelajar yang telah mengambil bidang hafazan dan juga bidang akademik. Kita boleh kata sekarang ni tahfiz profesional lah, yang ada hafazan dan juga profession. Jadi saya antara salah seorang yang berada di dalam kelompok tersebut. Saya merasa terpanggil untuk membuat kajian ni untuk membuktikan kepada masyarakat bahawasanya pelajar yang berada di dalam bidang hafazan ni, kita nak kajilah mereka ni betul ke sebagaimana yang telah didoktrin oleh mereka, ataupun sebenarnya sebaliknya, mereka yang belajar dalam bidang hafazan ni lebih cemerlang dalam kehidupan mereka, terutama daripada sudut akademik. Jadi bagi pendahuluannya, saya nak tekankan bahawasanya Al-Quran ni merupakan suatu kalamullah, suatu kitab wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi petunjuk dalam kehidupan manusia. Al-Quran ni kita jadikan dia sebagai guideline kita dalam kehidupan seharian manusia. Kita boleh tengok bagaimana Al-Quran ni dia telah mencorak, dia telah mengubah para sahabat terdahulu daripada masyarakat jahiliyah, kan dikenali sebagai masyarakat jahiliyah, yang mana mereka ni orang-orang Arab ni dikelilingi oleh dua kerajaan besar, Rom dan Parsi. Tetapi kedua-dua kerajaan tersebut tidak mahu untuk mengambil untuk menjajah masyarakat Arab ni disebabkan kejahilan, kemunduran mereka, kan. Tetapi bila mana hadirnya Al-Quran, bila mana datangnya Al-Quran kepada mereka, masya-Allah, para sahabat menjadi suatu masyarakat yang sangat gemilang, yang sangat outstanding, kan. Mereka ni pula telah berjaya menjajah dua kerajaan besar yang dahulunya kerajaan besar tersebut pun tak nak jajah mereka disebabkan terlalu jahilnya masyarakat Arab ni. Jadi betapa Al-Quran ni sangat mengubahlah sisi-sisi kehidupan manusia ni. Sebagaimana yang ditulis oleh Shihab pada tahun 2007, Al-Quran ni berperanan mencorak kehidupan manusia di dalam 5 aspek, iaitu kepercayaan, muamalat, kemasyarakatan, kegiatan manusia dan juga perihal-perihal penting umat. Justru itu, keaslian Al-Quran tu sangat perlu dipelihara. Kita nak jaga Al-Quran ni daripada sebarang perubahan, daripada sebarang tokok tambah, kan. Sebab Al-Quran ni pedoman kita, jadi kita nak pastikan dia juga dapat menjadi pedoman untuk masyarakat-masyarakat mendatang. Kita tak nak jadi Al-Quran ni sebagaimana kitab-kitab suci terdahulu, kitab Taurat, kitab Zabur, yang mana kitab-kitab ni telah dimanipulasikan oleh agamawan mereka sendiri, kan.
Kitab-kitab ini telah ditokok tambah, diubah dan sebagainya untuk kepentingan peribadi. Na'udzubillah. Justru itu, keaslian ni keaslian Al-Quran ni mesti perlu dijaga. Bahkan bukan kita je yang berusaha untuk ke arah itu. Para salafus salih terdahulu, para tabi'in, tabi'in, para sahabat terdahulu, mereka juga telah menghafal Al-Quran ni, telah menjaga Al-Quran dengan sebaik mungkin. Jadi daripada itulah kita tahu bahawasanya pentingnya peranan hafizul Quran ataupun para hafiz ini di dalam usaha untuk menjaga keaslian Al-Quran. Suatu tulisan yang saya petik ditulis oleh Asri, beliau menukilkan kata Dr. Muhammad Zahari. Ini kata-kata beliau ni saya telah alter sedikit mengikut pemahaman. Apa yang kita boleh faham, dikata pembinaan para hafiz yang juga mempunyai kemahiran teknikal serta profesional akan lebih memberikan nilai tambah kepada negara dan juga bangsa. Jadi kita tahu tadi bahawasanya keaslian Al-Quran ni akan dipelihara oleh hafizul Quran, iaitu orang-orang yang menghafaz Al-Quran. Tetapi alangkah lebih baiknya jika hafizul Quran ni bukan hanya sekadar menghafal Al-Quran, tetapi mereka juga mempunyai kemahiran teknikal. Mereka juga mampu bergiat dalam bidang profesional. Mereka mampu menjadi seorang doktor yang hebat. Mereka mampu menjadi seorang arkitek yang power. Mampu menjadi seorang engineer yang disegani. Bukankah itu sesuatu yang lebih baik? Kan? Kita juga dapat lihat contoh-contoh tokoh seperti Ibnu Sina, seperti Al-Khawarizmi, kan? Dan banyak lagi tokoh-tokoh terdahulu. Mereka ni menghafal Al-Quran sewaktu kecil, kemudian mereka juga menjadi pakar-pakar bidang yang kemudiannya mereka ni dirujuk di seantero dunia. Jadi kita nak lahirkan golongan yang macam ni lah. Bukan hanya berfokuskan kepada Al-Quran, tetapi mampu bergiat dalam bidang-bidang lain juga. Justru itu, meskipun sebahagian daripada masyarakat tadi memandang sinis kepada golongan hafizul Quran, tapi sebahagian lain mereka inginkan anak-anak mereka untuk menghafal Al-Quran. Jadi kita dapat tengoklah permintaan kepada mak-mak tahfiz ni sangat tinggi sekarang ni, terutamanya bagi bidang tahfiz profesional. Bidang mereka yang menghafal Al-Quran dalam masa yang sama, dia juga belajar akademik. Kan? Antara faktor-faktor dia adalah mereka ni dilihat lebih cerdik pandai, lebih pintar daripada sudut intelektual mereka. Mereka dilihat berakhlak mulia. Mereka seolah-olah pelajar tetapi yang berakhlak mulia. Mereka mempunyai jati diri yang unggul, jati diri yang utuh, yang teguh. Mereka mampu untuk berdaya maju dengan pelajar-pelajar lain. Mereka mampu untuk mengorak langkah bagi merubah dunia. Jadi kelahiran para hafiz yang profesional ni sudah pastilah akan menjadi aset yang sangat penting bagi negara pada suatu masa kelak. Kerana anak-anak muda inilah yang kelak akan memimpin negara kita, insya-Allah. Tetapi satu kajian daripada Ramli dan juga Razali pada tahun 2019, beliau telah berjaya menunjukkan bahawasanya pelajar tahfiz di Terengganu dilihat kurang mampu untuk membawa dua aliran secara serentak. Tetapi kajian beliau juga hanya berfokus kepada satu sekolah. Disebabkan itulah terdapat 3 lagi kajian lain yang menyalahkan beliau ataupun yang tidak setuju dengan pendapat beliau, di mana persepaduan antara aliran hafazan dan juga akademik ini dilihat sangat membantu para pelajar untuk menjadi pelajar yang lebih cemerlang. Tetapi tidak dinafikan jugalah daripada kajian-kajian yang ditulis ni, mereka mengatakan tidak semua pelajar yang mampu untuk membawa dua-dua aliran. Sebahagian mereka sangat cemerlang dalam akademik, tapi sebahagian mereka kurang cemerlang dalam bidang hafazan dan juga sebaliknya. Tetapi secara keseluruhannya, pelajar ni sangat cemerlang dalam sudut-sudut lain lah, bukan sudut akademik sahaja. Justru itu, saya sebagai pengkaji terpanggil untuk membuat kajian bagi mengkaji peranan Al-Quran sebagai penyumbang kejayaan para pelajar di MRSM. Saya punya fokus di MRSM, saya akan ceritakan kemudian mengapa saya pilih MRSM. Okay, seterusnya, objektif kajian saya yang pertama adalah untuk mengkaji kualiti hafazan Al-Quran
Dan hubungannya dengan kecemerlangan pelajar-pelajar di MRSM terpilih yang saya akan maklumkan nantilah. Sebentar ya, ada skop kajian akademik. Yang kedua adalah untuk mengenal pasti kecemerlangan akademik bagi pelajar-pelajar aliran tahfiz di MRSM terpilih. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengenal pasti keistimewaan program tahfiz model ulul albab yang diadaptasi di MRSM jika dibandingkan dengan program-program lain yang diadaptasikan di MRSM. Seterusnya adalah untuk menganalisis cabaran-cabaran yang dihadapi oleh pelajar tahfiz selain daripada menganalisis kualiti hafazan semasa mereka. Di MRSM jugalah. Dan yang terakhir adalah untuk menganalisis pengaruh-pengaruh luaran dan juga pengaruh dalaman yang akan memberikan impak kepada hafazan pelajar itu sendiri. Jadi, skop kajian saya berfokuskan kepada MRSM. Saya memilih 3 buah MRSM iaitu MRSM Gemencih, MRSM Kota Putra dan juga MRSM Kepala Batas. Mengapa saya pilih 3 buah MRSM ni? Jika kita tengok MRSM yang ada tahfiz model ulul albab ni bukan hanya 3 MRSM ni saja. Tetapi saya pilih 3 MRSM disebabkan untuk makluman 3 buah MRSM ni merupakan MRSM sulung ataupun MRSM yang paling awal lah yang ada silibus hafazan dan juga silibus akademik. Maksudnya silibus hafazan dimasukkan ke dalam silibus mereka. Ini adalah 3 buah MRSM yang ulung yang MARA nak jadikan mereka ni sebagai test and error lah. Kita nak tengok kajian tu berjaya ke tak. Kemudian setelah pelajar-pelajar dilihat berjaya, maka silibus hafazan ni telah dimasukkan juga ke dalam beberapa buah MRSM lain. Tetapi saya memilih MRSM ni atas faktor ini adalah MRSM paling awal. MRSM sulung melaksanakan silibus hafazan. Jadi, dia adalah kematangan daripada sudut pelaksanaan silibus tahfiz profesional tu jika dibandingkan dengan MRSM lain. Kemudian mengapa saya pilih MRSM? Tidak kepada sekolah tahfiz yang lain, tidak kepada institusi tahfiz swasta yang lain. Pertamanya adalah kerana saya nak supaya kajian saya ni standardized. Saya boleh kajian ni boleh berpaksi di atas satu landasan yang standard lah, yang boleh menjadi kayu ukur lah kepada kajian lain, kan? Sebab kalau saya kaji kepada mahat institusi tahfiz swasta, dia punya pengurusan tu akan berbeza mengikut kepada banyak faktor lah, mengikut kepada dia punya guru, dia punya pelajar, dia punya cara-cara kemasukan, dia punya mudir, kan. Jadi kalau kita pilih, pada pandangan saya, kalau saya pilih yang bawah kerajaan ataupun bawah KPM, bawah MARA ni, jadi saya boleh nampak dia adalah satu silibus yang standard. Jadi kita boleh pakai dia untuk jadi kayu ukur kepada kajian dalam untuk masa mendatang lah. Jadi saya akan menggunakan metodologi kajian saya adalah kajian mixed method yang menggabungkan kajian kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi fokus yang utama adalah kuantitatif lah. Kualitatif tu sebagai satu support untuk kajian saya ni, insyaAllah. Jadi saya bercadang untuk menabur, untuk memberikan set soal selidik kepada pelajar-pelajar tingkatan 5 bagi ketiga-tiga buah MRSM yang saya telah nyatakan tadi. Kemudian saya akan menemubual pihak guru hafazan lah khususnya, dan juga guru-guru akademik untuk mengkaji kecemerlangan mereka, dan juga pihak pentadbiran sekolah. Seterusnya saya juga akan membuat teknik pemerhatian mendalam kepada temubual yang saya laksanakan dan juga kepada para pelajar. Kemudian saya turut akan buat analisis dokumen-dokumen kepada kajian kepustakaan yang saya lakukan nanti, insyaAllah. Jadi ini beberapa anggaran dapatan kajian saya lah. Keistimewaan program tahfiz model ulul albab yang diadaptasi dari MRSM tu akan dilihat lebih dominan jika dibandingkan dengan program-program lain di MRSM. Kemudian kita akan tengok beberapa faktor, saya akan senaraikan beberapa faktor yang menyumbang kepada cabaran yang dihadapi oleh pelajar dalam usaha untuk memantapkan lagi hafazan mereka. Kemudian saya juga akan dapat melihat beberapa pengaruh, sama ada pengaruh luaran maupun pengaruh dalaman yang mampu untuk memberikan impak kepada hafazan para pelajar di MRSM. Sama ada daripada sudut positifnya ataupun
ada sudut negatifnya kan. Seterusnya, saya dapat kaji, uh, kecemerlangan. Seterusnya anggaran saya lihat bahawasanya kecemerlangan akademik bagi pelajar di 3 buah MRSM tu adalah sangat memberangsangkan. Dan yang terakhir, yang paling penting, apa yang saya dapat kaji adalah terdapat hubung kait yang sangat kukuh lah di antara kualiti hafazan Al-Quran para pelajar ni dengan dia punya kecemerlangan yang lain. Jadi saya rasa setakat itu dulu untuk saya punya pembentangan video. Ini apa yang saya cadang saya akan buat insya-Allah bagi menyelesaikan saya punya tesis dan juga bagi menghabiskan saya punya pengajian. InsyaAllah saya harap saya punya pembentangan ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.